Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kita dalam rancangan Sembang Syariah bersama saya Mat Nazri bin Sehan dengan tajuk kali ini iaitu Seksyen 23 Pelacuran Enakmen Jenayah Syariah Selangor. Bersama saya pada hari ini dua orang panelis yang merupakan peguam syar'i iaitu Tuan Syafendi bin Saad dan Cik Puan Nur Amirah binti Abdul Aziz. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita lihat VT ini terlebih dahulu. Orang ibu tunggal dijatuhi hukuman 4 kali sebatan atas kesalahan melakukan persediaan untuk melacurkan diri. Tertuduh 45 tahun didakwa mengikut Seksyen 25 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah hotel di Kuala Terengganu bersama seorang pelanggan pada 19 September jam 11 malam. Hasil siasatan, tertuduh mengaku menerima bayaran khidmat seks sebanyak RM1,000 untuk satu malam daripada pelanggan terbabit. 8 barang kes turut dirampas termasuk beberapa botol minyak urut dan gel pelincir serta kondom yang belum digunakan. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman tambahan di bawah Seksyen 68 di mana tertuduh akan dihantar menjalani pemulihan selama 6 bulan di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan Sabak Bernam, Selangor. Baik, pelacuran ni boleh kita definisikan sebagai mana-mana orang perempuan yang melacurkan dirinya atau mana-mana orang yang melacurkan isteri, anak dan kanak-kanak dalam peliharaannya serta menyebabkan atau membenarkan isteri, anak atau kanak-kanak dalam pemeliharaannya untuk melacurkan diri. Saya ingin pergi kepada Tuan Syafendi. Jadi berkaitan pelacuran dari segi fik jenayah Islam dan maqasid syariah. Boleh Tuan terangkan? Silakan Tuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan sahabat saya Cik Puan Nur Amirah. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Tuan Moderator, Tuan Nazri sebentar tadi, dari segi fik jenayah Islam, kes berkenaan dengan pelacuran ini atau tajuk berkenaan dengan pelacuran ini tidak diterangkan secara terus atau secara langsung oleh Rasulullah SAW, akan tetapi telah dinukilkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Iaitu maksud dia, janganlah kamu memaksa hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri. In aradna tahassuna litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Melacurkan diri untuk berkehendak kepada kesenangan hidup di dunia. Daripada ayat tersebut, kita boleh melihat bahawa Allah meletakkan al-bigha ataupun melacurkan diri sebagai salah satu tegahan atau larangan yang mana itu merujuk kepada keharaman perbuatan tersebut. Seperti mana juga hadis Rasulullah SAW yang dinukilkan di dalam Muslim, iaitu nombor hadisnya 5354, yang mana telah menerangkan sebab nuzul ayat tersebut, yang mana ayat tersebut telah diturunkan merujuk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah berkata kepada hambanya, pergilah dan melacurlah untuk kami. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tersebut. Setelah itu, kita melihat juga dalam banyak hadis yang mana Rasulullah SAW menegaskan bahawa Nabi SAW melarang dari mengambil upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan juga upah atas perdukunan ataupun bomoh. Di situ daripada konteks tersebut kita melihat secara tidak langsung aktiviti pelacuran ini adalah haram di sisi agama. Yang mana asasnya pelacuran ini boleh dikaitkan dengan hukuman zina. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Islam hanya terdapat 3 jenis hukuman, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir. Yang mana hukum zina ini telah dikategorikan di bawah hudud. Hukum hudud yang banyak di dalam kitab-kitab fiqh jenayah Islam membincangkan perkara tersebut. Akan tetapi, pelacuran ini
adalah di bawah kategori hukum ta'zir. Yang mana makna ta'zir tersebut adalah hukuman ataupun kesalahan yang boleh dijatuhkan kepada seseorang diputuskan oleh pemerintah tersebut, pemerintah sesuatu negara tersebut. Jadinya dia tidak tertakluk kepada hukuman hudud atau qisas, tetapi dia tertakluk kepada hukuman ta'zir. Yang mana hukuman ta'zir ini, kesalahan ta'zir ini adalah lebih luas. Setelah itu, kita melihat pula dari segi hukum maqasidnya. Yang mana maqasid syariah ini dibuat oleh para ulama untuk memberitahu kepada umat Islam bahawa setiap perkara yang kita jalankan, kita lakukan adalah ada bertujuan sesuatu. Yang mana maqasid syariah ini seperti yang telah diterangkan oleh para ulama, dia terbahagi kepada 5 perkara atau dururiyah al-khamsah. Iaitu dia termasuklah menjaga hifzul din, hifzul aqal, hifzul nafs, hifzul mal dan hifzul nasab. Di dalam kes pelacuran ini, kita merujuk kepada maqasid hifzul an-nasab. Allah Ta'ala telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Iaitu Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Hingga akhir ayat. Di sini kita boleh simpulkan Allah SWT telah menetapkan, telah memberikan keistimewaan kepada setiap Bani Adam, ke setiap anak cucu Adam akan kelebihan mereka. Sekiranya seseorang itu melakukan pelacuran atau perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, maka ianya telah terkhilaf atau telah keluar daripada konteks memuliakan Bani Adam tersebut. Itulah serba sedikit penerangan yang boleh diberikan berkenaan dengan pelacuran dari sudut fiqh jinayah Islam dan juga dari sudut fiqh maqasid syariah. Terima kasih atas pencerahan daripada Tuan itu tadi. Jadi jika dilihat pada contoh-contoh kes, saya saya menjelaskan ada 2 contoh kes saya ambil di sini yang dipetik daripada berita harian online, iaitu satu kes Suzlianis Muhammad Masbah, yang mana kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Magistrate Kota Baru Kelantan pada 24 April 2019. Beliau dituduh di bawah Seksyen 372B dan mahkamah menjatuhkan hukuman 3,000 dan dia jika gagal dipenjara selama 6 bulan. Manakala contoh kedua pula, saya mengambil satu kes yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu pada 10 Oktober 2018, yang mana dituduh di bawah Seksyen 25 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, iaitu ta'zir, Terengganu 2001. Dan mahkamah menjatuhkan hukuman 4 kali sebatan dan ditahan di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan Sabak Bernam Selangor selama 6 bulan. Saya mau pergi kepada Puan, Cik Puan. Saya nak bertanya kepada Puan, jika dilihat kepada contoh kes-kes tersebut, terdapat 2 bidang kuasa di antara mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Jadi boleh Puan jelaskan bagaimana pelacuran ini dari segi peruntukan undang-undang di Malaysia? Dan apakah elemen yang perlu dibuktikan berdasarkan peruntukan yang sedia ada? Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdasarkan rakan saya, Encik Syafendi mengatakan bahawa dasar undang-undang jenayah Islam ni hanya meliputi ruang lingkup takzir, kan? Okey, peruntukan kesalahan bukan hanya terhad kepada individu yang menjadi pelacur. Malah enakmen negeri di Malaysia pun mempunyai peruntukan mengenai kesalahan tanggungan jenayah. Contohnya katakanlah macam suami melacurkan isteri ataupun bapa melacurkan anaknya. So oleh itu peruntukan sedia ada dapat diputuskan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia. Akan tetapi bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah dia sedikit terhad jika dibandingkan dengan Mahkamah Sivil lah. Okey, so kita lihat kepada contoh-contoh
di Malaysia bagi kes pelacuran, Mahkamah Sivil tetap mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan jenayah pelacuran walaupun ada peruntukan undang-undang berkaitan pelacuran di Mahkamah Syariah. Jadi di sini terdapat pertindihanlah bidang kuasa iaitu di Mahkamah Sivil dan di Mahkamah Syariah. Okey, contoh-contoh yang kita boleh lihat antaranya seksyen Mahkamah Sivil adalah Seksyen 43 Akta Kanak-Kanak 2011 iaitu sabitan bagi pelacuran dan pemerdagangan kanak-kanak bawah umur bagi tujuan pelacuran. Seksyen 18 kurungan 1 dan kurungan 2 kelakuan tak senonoh dalam hotel, rumah penginapan dan lain-lain. Terdapat juga kanun keseksaan seseorang yang hidup hasil daripada atau perdagangan persundalan, Seksyen 372B Kanun Keseksaan mencari langganan bagi maksud persundalan. So, kes pelacuran merupakan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah lah. Kalau kita tengok di kebanyakan negeri memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun 6 sebatan. Tetapi berbeza sedikit di negeri Melaka, Sabah dan Negeri Sembilan yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, itu berdasarkan hukuman lah. Okey, secara asasnya sebagaimana kita tengok bagi menguatkuasakan peruntukan kesalahan ini sebenarnya sedikit sukar untuk dilaksanakan kerana terdapat kesukaran dalam membuktikan dan mensabitkan tertuduh di mahkamah. So elemen tawar menawar hendaklah dibuktikan, okey, bagi menguatkan elemen pembuktian bagi kesalahan ini. Okey, seperti contoh yang kita boleh ambil daripada kes kesalahan persediaan melacurkan diri yang dibawa di hadapan mahkamah di bawah bidang kuasa jenayah Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana enakmen kesalahan jenayah syariah Selangor telah memperuntukkan perbuatan tersebut sebagai satu kesalahan di bawah 23 kurungan 1 yang berbunyi pelacuran. 23 mana-mana orang perempuan yang melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan untuk melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Jadi mengikut undang-undang juga, kes yang disebut dan didengar di hadapan mahkamah jelaslah bahawa kes yang dibawa adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah lah. Okay, alright. So, mahkamah melihat kepada kesalahan pelacuran dan elemen-elemen yang perlu dibuktikan wujud untuk disabitkan kesalahan ke atas OKT. Jadi kita boleh tengok ada 4 elemen dalam peruntukan kesalahan. Contoh yang kita ambil daripada enakmen Terengganu. Okey. Mahkamah perlu melihat kepada maksud kesalahan itu sendiri dan untuk menentukan apakah sesuatu tuduhan yang dikemukakan ke atas seseorang OKT menepati dengan fakta dan kejadian. Okey, sebagai contoh yang kita boleh ambil daripada enakmen 7 tahun 2001 enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001 bahagian 4 kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan Seksyen 25 perbuatan sebagai persediaan untuk melacurkan diri. Jadi mahkamah akan melihat kepada elemen-elemen utama kesalahan. Di sini kita terdapat 4 elemen lah berdasarkan peruntukan tadi yang perlu diperjelaskan dalam kesalahan ini untuk dapat disabitkan seorang OKT itu dengan kesalahan di bawah Seksyen 25. Okey, yang pertama adalah OKT itu adalah seorang perempuan. Okey, menjawab kepada elemen ini di dalam pertuduhan dikatakan bahawa OKT adalah memiliki jantina sebagai seorang perempuan berdasarkan kepada catatan yang dinyatakan di dalam kad pengenalan OKT yang dikemukakan kepada mahkamah yang tertulis dengan jelas bahawa pemilikan adalah perempuan. So di situ kita dapat nampaklah elemen yang pertama adalah OKT itu perlu perempuan. Okey. Mahkamah juga dapati sepanjang prosedur kes ini berjalan tidak timbul sebarang bantahan ataupun keraguan berhubung status OKT yang mana jantinanya bukan perempuan dan OKT telah membuat pengakuan mengenai fakta ini. Okey. Okey, elemen kedua kesalahan dalam pertuduhan ini mengikut pendapat saya adalah adakah wujud perbuatan yang dimaksudkan sebagai percubaan melakukan sesuatu kesalahan berdasarkan kepada fakta kes OKT tersebut bahawa hasil sebuah pihak penguatkuasaan syariah berjaya menahan seorang perempuan yang menjalankan aktiviti pelacuran.
Okey, mahkamah menegaskan bahawa perbuatan OKT dengan berada hanya berdua sahaja dengan pelanggannya di dalam bilik hotel tersebut tidak mempunyai apa-apa hubungan yang mengharuskan ataupun membolehkan mereka dalam berduaan dalam bilik tersebut. So di situ mahkamah mendapati bahawa OKT cuba untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama dengan pasangan atau pelanggannya. Jadinya di sini terdapat suatu percubaan untuk melakukan sesuatu perbuatan kesalahan yang dilakukan sekaligus menjawab wujudnya elemen kedua bagi kesalahan dalam kes ni. Okey, elemen yang ketiga kesalahan dalam pertuduhan ini ialah perbuatan sebagai persediaan itu adalah untuk melakukan kesalahan berkaitan pelacuran. Perbuatan OKT yang menawarkan khidmat urutan ataupun apa-apa khidmat seks dengan bayaran antara 200 hingga 1000 ataupun tak kisah berapa bayaran yang mereka tawarkan. So bayaran pendahuluan yang dibuat adalah sebagai satu qarinah, satu bukti yang menunjukkan bahawa perbuatan sebagai persediaan hendak dilakukan oleh OKT. Jadi kita boleh lihat di mana ada transaksi bank kan. Jadi perbuatan atau kesalahan pelacuran itu memberikan khidmat seks dengan bayaran ataupun apa-apa barang yang didapati di dalam bilik tersebut kan. Katakan kita buat serbuan dan kita mendapati ada beberapa barang kes seperti seluar dalam ataupun tempat kejadian itu sendiri boleh menjadi satu qarinah, satu bukti bahawa ia telah ditanggalkan dari tubuh OKT dalam persediaan pelacuran tersebut. Dengan fakta bahawa pengakuan OKT secara sukarela ataupun terdapat bukti-bukti yang kukuh kepada mahkamah bahawa OKT cuba untuk melacurkan diri atau melakukan hubungan seks dengan pelanggannya adalah dengan satu bayaran. So di situ kita dapat lihatlah elemen yang ketiga dalam pertuduhan ini adalah perbuatan sebagai persediaan itu adalah untuk melakukan kesalahan berkaitan pelacuran. So yang terakhir sekali yang saya nampak di sini adalah elemen keempat, kesalahan yang perlu dijelaskan, iaitu niat jenayah OKT itu sendiri. Sama ada dia melakukan perbuatan itu dengan sukarela ataupun dia melakukan itu sebagai persediaan untuk melacurkan diri. So dalam sistem perundangan jenayah, prinsip amnya adalah seseorang itu tidak dikatakan bersalah terhadap sesuatu jenayah melainkan dibuktikan kesalahannya tanpa sebarang keraguan yang munasabah. Jadi berdasarkan kepada elemen-elemen yang dinyatakan di atas, wujud dalam pelakuan dan perbuatan OKT semasa ditangkap dan melalui OKT sendiri secara sukarela di dalam mahkamah, jadi wujud keempat-empat elemen tersebut di atas. Jadi telah menunjukkan dengan jelaslah bahawa perbuatan OKT dalam keadaan sedemikian adalah sebenarnya telah melakukan kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001. Keadaan pelakuan OKT itu telah menjadi satu fakta yang berkaitan yang menunjukkan kepada wujudnya perbuatan tersebut dengan sebenarnya. Okey. Terima kasih Puan atas penjelasan yang telah diberikan itu tadi. Jadi secara kesimpulannya boleh saya katakan di sini ini pelacuran ini merupakan satu perbuatan yang menyalahi bukan setakat undang-undang, malah ianya haram di sisi agama Islam. Jadi justru itu walaupun terdapat dua bidang kuasa mahkamah yang berbidang kuasa untuk melaksanakan undang-undang tersebut, jadi ianya juga perlu diharmonikan supaya kes-kes pelacuran ini dapat dibentera secara keseluruhannya, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panelis-panelis yang sudi hadir pada hari ini, dan saya akhiri sembang syariah kita pada kali ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.